Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Bulletin Channel Muhammad Zulfaqar. Ada berangan pula macam nak baca berita pula. Tapi tak apa, hari ni kita bukannya nak tengok berita pun. Hari ni kita akan belajar tapi ala-ala macam berita. Dan kita akan masuk ke Dewan Berita lah kejap lagi. Okay? So untuk hari ni kita akan belajar untuk subjek Jawi bagi tahun 3. Untuk tajuk apa? Kita akan tahu daripada intro ni lah. Okay, so dah sedia anak-anak? Kalau dah sedia, jom kita mulakan. Kali ini kita nak belajar untuk Jawi bagi tahun 3. Alright, dah sedia dah anak-anak? Okay, kalau dah sedia, jom kita tengok apa tajuk yang kita nak belajar untuk hari ini. Okey, tajuk untuk hari ini adalah pada tajuk pelajaran yang kedua, iaitu perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dan juga ga. Okey, untuk video kita ataupun untuk kelas kita yang sebelum ini, kita dah belajar berkenaan dengan perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan juga kaf. Ingat kan anak-anak? Okey, so untuk kali ini kita akan tengok perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf dan juga ga sahaja. Okey, so kalau anak-anak ada buku bersama anda, boleh buka buku teks masing-masing pada muka surat 16. Boleh anak-anak? Alright, jom kita nak tengok apakah isi-isi ataupun apakah cerita yang kita nak bincangkan dalam tajuk kali ini. Alright, let's go. Okey, nah sebelum tu kita nak tengok pada unit yang kedua lah. Kita nak tengok pada unit yang kedua, iaitu pada tajuk hukum ga pada suku kata terbuka, kata jati, bahasa Melayu. Okey, so kita nak tengok hari ni, kita nak fokuskan dalam fikiran kita, kita nak fokuskan idea kita yang kita akan tengok pada perkataan yang diakhiri dengan huruf ga sahaja. Boleh anak-anak? Okey, dan dia juga mesti menggunakan suku kata yang terbuka. Alright, suku kata yang terbuka dan dia terdapat pada perkataan bahasa Melayu, jati bahasa Melayu sahaja. Alright, kita set dalam kepala kita. Hari ni kita nak tengok huruf ga ni. Kita nak tengok huruf ga. Yang mana ga tu diduduk dekat suku kata yang terbuka dan dia ada dekat dalam perkataan bahasa Melayu je. Okey? Set minda anak-anak. Sekarang kalau dah set, kita nak tengok dulu perkataan demi perkataan. Alright, jom. Okey, anak-anak, apakah gambar ini? Apakah gambar ini? Boleh teka tak? Alright, ini adalah gambar kerengga. Ini adalah gambar kerengga. Pernah tengok kerengga tak? Rasanya pernah tengok tu, dan juga pernah kena gigit kan? Dia kalau kena gigit dia agak pedih-pedih sikit kan? Alright. So ini adalah kerengga. Okey, kerengga. Macam mana kita nak eja kerengga? Kaf, ro, nga, ga. Okey, so kita nak tengok perkenaan dengan ga yang terdapat di hujung perkataan kerengga tu. Okey, itu dia. So ga di situ adalah suku kata yang terbuka. Tak faham lagi? Tak faham lagi? Tak apa, nanti kita akan tengok satu persatu. Okay? Alright, next. Okay, seterusnya kita ada gambar mangga. Okay, gambar apa? Mangga. Pernah makan mangga tak? Mesti pernah kan? Kalau tak pernah tu, pernah-pernahkan lah ya. Okay, mangga. Macam mana nak eja mangga? Okay, mangga, mim, nga, ga. Mangga. Okay, kita akan bercerita berkenaan dengan huruf ga yang terdapat di hujung perkataan mangga tersebut. Nanti kita akan tengoklah perbahasan dia ataupun penerangan dia satu per satu. Satu per satu. Okey. Next, seterusnya. Okey. Nombor berapa ni? Boleh teka tak? Ni nombor 3. Ini nombor 3. Macam mana nak eja 3 dalam Jawi? Kita eja tayaga. 3. Okey, so kita akan bercerita sekali lagi berkenaan dengan huruf ga yang terdapat di hujung perkataan 3 tersebut. Okey, seterusnya kita ada gambar. Okey, what is this? Ni rumah. Kalau rumah 2 tingkat adalah benda ni kan? Rumah ustaz tak ada sebab rumah ustaz bukan 2 tingkat. So, ini kita gelarkan dia sebagai tangga. Okey, macam mana nak eja tangga dalam Jawi? Okey, ta, nga, ga. Tangga. Okey, so kita akan bercerita berkenaan dengan huruf ga yang terdapat di hujung perkataan tangga tersebut. Boleh anak-anak? Okey, good job. Okey, sekarang ni kita nak tengoklah daripada banyak perkataan tadi tu kan, sebenarnya dia ada beberapa syarat. Macam cerita piramidi pula kan, syarat-syarat do re mi. Tapi ini bukan syarat-syarat do re mi, ini syarat-syarat Jawi kita panggil. Okay, so
waktu bila, time bila dia kena gunakan ga tersebut. Dia ada syarat-syarat dia, ada cara-cara dia. Okey, jom kita tengok kepada dia punya syarat-syarat dia. Okey, let's go. Okey, ini dia syarat-syarat dia. Okey, kita tengok pada tajuk di atas, dia kata syarat-syarat gugurnya huruf alif. Kita nak tengoklah waktu bila alif tu kena dibuang ataupun kena digugurkan pada suku kata terbuka ga. Okey, seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, kita kena set dalam kepala kita yang kita nak bercerita berkenaan dengan huruf ga, suku kata terbuka ga yang berada di akhir kalimah perkataan kata jati bahasa Melayu. Dah set dah dalam kepala anak-anak? Dah set? Alright. Sekarang ni kita tengok pada syarat-syarat dia. Okey, kita tengok dulu waktu bila kita kena gugurkan huruf alif tersebut. Syarat yang pertama, perkataan kata jati bahasa Melayu. Kita kena make sure yang perkataan tersebut adalah perkataan bahasa Melayu. Okey, itu syarat yang pertama. Alright, dan syarat yang kedua adalah bunyi ga tersebut. Bunyi ga tersebut mestilah berada di akhir perkataan. Mesti berada di akhir. Dia tak nak di tengah-tengah. Dia tak nak dekat permulaan. Dia tak nak di atas, dia tak nak bawah. Ada kata bawah? Tak ada. Dia duduk dekat hujung di akhir perkataan. Dan dia mestilah suku kata yang terbuka. Nampak tak ejaan ga tu kan? G-A ga. Dia suku kata yang terbuka, nampak kan? Okey, itu dia syarat-syarat dia. Okey, now sekarang ni kita nak tengok macam mana cara ataupun kaedah kita nak membuang alif tu. Dia ada cara dia, kita jangan suka-suka nak buang kan. Dia ada cara dia. Okey, kita tengok dulu cara dia macam mana. Okey, dia kata tadi kan suku kata terbuka ga, dia kata mesti digugurkan A dia waktu bila? Yang pertama kita kena make sure yang perkataan itu adalah bahasa Melayu. Dan dia juga ga yang duduk di hujung perkataan. Contoh kita dah nampak ga dekat situ, dia duduk di hujung perkataan kan. So, cara dia adalah kita kena buang huruf A tersebut. Kita kena buang huruf A tersebut. Gitu, kita kena buang. Dan kalau dalam Jawi pun, padanan huruf A dan juga padanan dia huruf alif tu, maka automatik lah kalau A kita buang, alif pun tidak perlu untuk ditulis. Maka alif pun tak payah dibuang. Sebab tu kita eja tadi huruf ga saja, dia tak ada ga alif. Sebab apa? Sebab alifnya dah dibuang. Dalam kaedah ni kita panggil A tu jahat, alif juga adalah jahat. Kalau A tu dia jahat, kita buang sekali kawan dia yang jahat tu. Okey, kita tak nak simpan lama-lama orang jahat. Kita buang jauh-jauh. Okey, alright, itu dia syarat-syarat dia. Alright, next. Kalau kita tak faham lagi, kita tengok pada contoh perkataan. Okey, sekarang kita tengok pembentukan suku kata terbuka hukum ga. Sebab kita cerita nak berkenaan dengan huruf ga kan. Alright, sekarang kita tengok perkataan yang pertama, kita ada bangga. Bangga tu macam proud. Oh, I'm so proud. Saya begitu bangga. Saya sangat bangga kan. Okey, sebelum kita nak bangga tu, kita kena eja dulu. Baru kita boleh bangga lah. Tapi kalau betul, baru kita boleh bangga. Okey, bangga ada berapa suku kata anak-anak? Bangga. Bangga ada dua suku kata. Okey, so bang ni mula-mula tadi kita bagi tahu kan, kaedah dia huruf G yang terakhir tu kan. Ga tu nampak kan, step yang pertama tadi syarat dia kata huruf perkataan tu mestilah kena bahasa Melayu. Bangga adalah bahasa Melayu. Dan hujung dia adalah suku kata yang terbuka ga, nampak kan warna merah tu kan. So tadi dia bagi tahu tadi A tu jahat ke baik? A tu jahat lah, makanya kita kena remove. Kita kena buang A tu awal-awal supaya kita tak keliru. Okey, now step yang seterusnya kita jawikan sajalah. Jawikan ikut suku kata. Macam mana nak eja bang? Bang, bang. Ga, macam mana nak eja ga? Alif tak payah ditulis lah. Cukuplah kita tulis sahaja huruf ga. Okey, now sekarang kita combinekan jadi satu perkataan Jawi. Maka jadilah dia perkataan bangga. Barulah kita boleh bangga kan. Betulnya eja kan. Baru kita boleh bangga di situ. Boleh dapat anak-anak? Okey, kalau boleh dapat, next kita pergi pada perkataan yang seterusnya. Okey, kita ada perkataan tiga. Yang ini yang kita dah ulang tadi dah. Tak apa, kalau kita ulang balik, mungkin kita akan faham dua kali ganda. Okey, so step yang pertama tadi apa dia? Kita kena remove A siap-siap. Sebab A tu adalah jahat, supaya nanti kita tak termasukkan alif yang jahat juga. Kita remove A dulu awal-awal. Okey, dan kita jawikan ikut suku kata T, suku kata yang terbuka. Kita eja dulu. Tayati. Settle. G, kalau dalam Jawi padanan huruf dia apa? Huruf ga sahaja. Lepas tu kita combinekan lah, kita gabungkan jadi satu perkataan Jawi tiga. Gitu. Mudah anak-anak? Sangat-sangat mudah. Jangan risau. Ustaz ada dekat sini. Kita akan belajar sampai habis. Alright?
Seterusnya kita ada perkataan moga. Kita ada perkataan moga. Semoga. Moga ada berapa suku kata? Ada moga. Ada 2 suku kata. Step yang pertama tadi apa dia? Kita kena remove A siap-siap dulu. Buang A dulu supaya kita tak keliru. Sekarang dah boleh jawikan dah? Boleh. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Jawikan terus. Ikut suku kata mo. Mim waw mo. G dalam padanan jawi huruf apa? Huruf ga. So kita jawikan saja, kita combinekan jadilah satu perkataan moga. Gitu mudah sahaja. Mudah je. Alright, next seterusnya. Kita ada lagi perkataan jingga. Jingga ada berapa suku kata? Jingga ada 2 suku kata. Sekarang step yang pertama apa dia? Remove A dulu siap-siap. Remove dulu A tu. Remove dulu. Sekarang dah boleh jawikan dah? Boleh. Jangan malu-malu, jawikan terus. Ikut suku kata dia. Jing, macam mana nak je jing? Jim, ya, nga, jing. G dalam tulisan jawi, padanan huruf dia apa? Ga sahaja. Lepas tu kita combinekan lah, jadilah satu perkataan jingga. Mudah saja nak macam iklan CJ Workshop pula kan. Semua nak try. Seterusnya kita nak tengok perkataan yang agak susah sikit. Kita pergi pada next step lah yang susah-susah sikit. Alright. Kita ada perkataan tetangga. Tetangga ada berapa suku kata anak-anak? Tetangga ada 3 suku kata. Kita try dulu buat 3 suku kata. Step yang pertama apa dia? Step yang pertama, nampak tak G dekat ujung tu? G, ega tu kan? Dia adalah suku kata yang tertutup ke terbuka? Terbuka. Sekarang ni apa yang kita kena buat dengan A tu? A tu kita kena remove awal-awal. Kita kena remove siap-siap supaya kita tak keliru di kemudian hari. Remove dulu A tu. Alright. Dan sekarang boleh jawikan tak? Boleh jawikan. Kita jawikan baik suku kata. Kita jawikan te dulu. Macam mana nak jawikan te? Letak ta je. Ustaz, kenapa letak ta je? Sebab I dekat situ I pepet ke I taling? I dekat situ adalah I pepet. I pepet tiada padanan dalam huruf jawi. Sebab tu ta duduk seorang-seorang je. Dia tak ada padanan huruf I dekat situ. Macam mana nak jawikan tang? Tang, tang. G, padanan huruf dia huruf apa dalam jawi? Huruf ga saja. Sekarang kita combinekan, jadilah satu perkataan tetangga. Boleh anak-anak? Kita pergi lagi satu lagi perkataan yang susah. Let's go. Seterusnya kita ada perkataan serangga. Serangga. Berapa suku kata ada? Serang dan juga ga. Ada 3 suku kata kan? So sekarang ni step yang pertama kena buat apa? Nampak tak G, A, ga dekat ujung tu kan? Apa yang kena buat dengan huruf A tu? Kita kena remove dulu huruf A tu siap-siap. Sekarang boleh jawikan tak? Jawikan ikut suku kata dia. Macam Ustaz bagi tahu tadi lah, I itu adalah I pepet dan dia tiada padanan dalam huruf jawi. Sebab tu sin duduk seorang-seorang. Macam mana nak jawikan rang? Rongarang. Sekarang G dalam tulisan jawi, padanan huruf dia huruf apa? Huruf ga. Sekarang kita combinekan, jadilah satu perkataan serangga. Gitu. Boleh anak-anak? Boleh, insya-Allah. Anak-anak. So sekarang ni kita nak baca beberapa potongan ayat dan kita nak fikirlah, kita nak cari manakah dia perkataan-perkataan yang diakhiri dengan huruf ga tersebut. Sedia anak-anak? Jom kita baca dulu satu persatu. Ayat yang pertama, kita ada ayat sifat curiga merugikan diri. Sifat curiga merugikan diri. Anak-anak. So manakah dia perkataan yang diakhiri dengan huruf ga? Mana? Jumpa dah? Pandai. Iaitu perkataan curiga. Iaitu perkataan curiga. Alright. Ayat yang kedua. Guru berasa bangga dengan kejayaan murid-muridnya. Guru berasa bangga dengan kejayaan murid-muridnya. So, yang mana satu perkataan yang diakhiri dengan huruf ga? Dah jumpa dah? Yang mana? Iaitu perkataan bangga. Yes, pandai anak-anak. Alright, ayat yang seterusnya kita ada perkataan Allah menjanjikan syurga kepada hamba-Nya yang berbuat baik. Allah menjanjikan syurga kepada hamba-Nya yang berbuat baik. So
So, manakah dia perkataan yang diakhiri dengan huruf ga? Dah jumpa dah? Yang mana tu? Pandai, iaitu pada perkataan syurga. Alright, good job. Seterusnya, okey, kakak menghadiri temu duga untuk mendapatkan kerja. Kakak menghadiri temu duga untuk mendapatkan kerja. So, manakah dia perkataan yang diakhiri dengan huruf ga? Yang mana? Sekali lagi, pandai. Good job. Tanya, iaitu pada perkataan temu duga. Right? So, anak-anak nampaknya dah boleh mengenali dan boleh detect dah manakah dia perkataan yang diakhiri dengan huruf ga. So, Ustaz harap anak-anak semua dah faham dah apa yang kita belajar hari ini. Dari segi dia punya penggunaan, macam mana kita nak gunakan perkataan tu, gunakan huruf ga di ujung perkataan dia. Yang pertama, syarat dia tadi, kita kena make sure perkataan tersebut adalah perkataan kata jati bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Okay, yang kedua, syarat dia adalah kita kena make sure yang perkataan ga tersebut dia berada di akhir perkataan dan dia adalah suku kata yang terbuka, bukan yang tertutup. Okey, dan juga Ustaz dah ajar tadi cara macam mana kita nak gugurkan alif tersebut. Ustaz dah ajar step by step tu. Ustaz harap anak-anak semua dah faham lah dan boleh apply cara-cara tersebut dalam kehidupan seharian anak-anak. Right? Okey, Ustaz nak bagi sedikit latihan supaya Ustaz nak uji anak-anak semua punya kemahiran yang kita dah belajar tadi. Alright, soalan dia apa? Tak susah pun. Apakah dia soalan ni? Okey, soalan untuk hari ini berbunyi, okey, jawikan perkataan berikut, dan bina ayat daripada perkataan di bawah. Maksudnya dikasih ada dua task. Task yang pertama, kita kena jawikan perkataan yang akan diberikan sekejap lagi. Dan yang kedua adalah anak-anak perlu benakan satu ayat daripada perkataan-perkataan yang kita berikan. Okey, so apakah dia perkataan dia? Okey, ini dia perkataan dia. Yang pertama, warna hijau tu kita ada tangga. Yang sebelahnya kita ada warna biru juga. Yang bawah dia ada warna kuning, semoga. Dan yang terakhir yang berwarna purple itu adalah hingga. Okey, so anak-anak yang pertama kena jawikan perkataan-perkataan tersebut. Dan yang kedua, Ustaz nak anak-anak semua bina satu ayat daripada perkataan-perkataan tersebut. Contohnya tangga. Okey, buat satu ayat. Di rumah saya ada tangga. Selesai. Satu ayat. Okey, juga macam mana pula? Buat satu ayat juga. Di rumah saya juga ada tangga. Settle masalah. Okey, lepas tu ambil yang hingga pula. Okey, rumah saya ada tangga sehingga ke langit. Dia bersama-sama pula ayat kan. So, tapi tak apa, ikut kreativiti anak-anak. Cumanya Ustaz nak satu perkataan, satu ayat. Satu perkataan, satu ayat. So, dekat situ ada 4 perkataan, maka ada 4 ayat. Boleh anak-anak? Okey, insya-Allah. Macam mana anak-anak? Best tak video tadi? Kalau best, Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan itu saja untuk kelas kita hari ini. So anak-anak jangan lupa untuk tinggalkan like pada video Ustaz ni, okey? Tinggalkan like, okey? Alright, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen sekali dekat video Ustaz. Komen lah apa-apa yang patut nak bagi salam kat Ustaz ke, nak bagi tahu yang anak murid Ustaz pun tonton Ustaz punya video ke, tak kisah. Yang penting komen murni-murni je tau. Okey? So anak-anak jangan lupa untuk share juga video ni. Share lah kepada rakan-rakan yang lain kalau rasa video ini bermanfaat untuk semua orang. Dan semestinya jangan lupa untuk subscribe Ustaz punya channel, okey? So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.